Fatihul majlis bi ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah yang saya kasihi tuan imam yang bertugas pada malam ini, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, tak lupa kepada ahli jawatan kuasa Surau Hasaniyah dan kepada abang Azan Hasan yang buat live pada malam ini bagi page syiar kuliah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepadanya pahala yang banyak insya-Allah. Malam ni saya akan membacakan suatu hadis yang memotivasikan jiwa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Muslim dan dicatatkan, dimuatkan dalam kitab sahih Imam Muslim. Nabi bersabda, "Mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Yang bermaksud, tidaklah kurang kalau orang bersedekah itu daripada hartanya. Maknanya bila bersedekah dia takkan mengurangkan harta itu. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah seorang hamba yang memaafkan, memberi maaf, melainkan Allah tambahkan kepadanya apa dia? Kemuliaan. Orang yang pemaaf ini mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Nanti kita syarahkan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang itu merendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Terhormati Allah, kita tengok kepada syarah ulama. Sadaqatul mali tutairuhu wa tazidul barakata fihi. Orang yang sentiasa bersedekah, macam orang yang suka mengeluarkan zakat daripada barang kemehnya, zakat perhiasan, daripada zakat kebunnya, zakat tanaman, daripada zakat binatang ternakannya, kambingnya, lembunya, ibil, untanya kalau di negara Arab. Maka apa yang akan berlaku? Tutairu, akan membersihkan hartanya. Satu. Yang kedua, ulama mengatakan akan membersihkan hatinya itu daripada apa? Sifat kedekut. Kenapa tak nak bersedekah? Baik sedekah yang sunat ataupun sedekah yang wajib seperti zakat, kenapa tak nak bagi ni? Kerana dalam jiwanya itu ada perasaan bakhilun. Bakhil, kedekut. Tak nak teman bagi kat surau. Betul teman bukannya banyak, dekat 500,000 dalam akaun. Itu pun dia kata, tak banyak teman orang susah. Tu penyakit apa yang hinggap dalam hati tu? Kedekut.
Budak-budak selalu bagi ya teka-teki kat saya. Dia kata, "Ustaz, binatang apa yang paling kedekut?" Saya kata, "Apa? Tak tahulah teman." "Entah, Ustaz tak tahu." "Apa dia?" "Kuda." Apa kuda pula?" Bila dia berlari tu Ustaz, bunyinya kedekut, 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 kedekut. Oh, mak pandai. Aku sering telinga tu karang. Tuan. Maknanya tuan-tuan, walaupun melawak, tetapi tidakkah kita merasa tersindir? Kenapa tak nak sedekah yang wajib seperti zakat? Kenapa tidak mahu sedekah yang sunat tetap? Kerana apa? Dalam hati kita ada perasaan kedekut. Ini masalah dia. Dan penyakit yang kedua dalam hati ni tuan-tuan, yang kalau kita tak bersihkan dengan sedekah, apa dia tuan-tuan? Yang kedua namanya tamak. Kedekut dan tamak ini cukup tuan-tuan menyebabkan seseorang itu dia tidak akan bersedekah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia merasakan dia sentiasa tidak cukup. Tak mandang. Duit tak mandang ke meri, tak mandang, dalam akaun ada 3 juta. So dengan sedekah ini tutahhiruhu, membersihkan membersihkan reta. Bukan saja membersihkan reta, tutahhiruha. Pula tu muzakkar, reta. Tu muannas. Bersih apa? Bukan saja membersihkan reta, tetapi membersihkan hati. Hati itu muannas. Rahmati Allah, wa tazidul barakata fihi, dan dia menambahkan keberkatan reta kita. Apa maksud barakah fil mal ni tuan-tuan? Apa maksud berkat dalam reta ni tuan-tuan? Walaupun sikit, ianya sentiasa cukup. Cuba tengok tuan-tuan, orang yang mencari reta dengan jalan yang haram, kaya tak? Yang ambil rasuah, yang pecah amanah, yang jadi scammer. Jadi scammer tuan-tuan, dia menipu hak orang, dia menipu duit orang. Tengok baru-baru ni tuan-tuan, apa berlaku kepada yang jadi scammer dalam haji punya syarikat travel tu. Kan kena apa, denda dan penjara ya, lama dalam tu. Berapa ratus tahun ke? 300 ya? Oh mak ai. Kalau umurnya 60, mati dalam penjara lah tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Dia jadi scammer, membohongi orang yang nak pergi haji, yang dah kumpul bertahun-tahun. Ada yang menori getah. Ada yang simpan duit padi. Ada yang simpan sikit. Bila dapat duit nak pergi haji tu cukup, pergi pula daftar dekat syarikat scammer. Tuan-tuan rahmati Allah, agak-agak kaya raya tak dia. Ya, kita dengar berjuta-juta dia dapat tuan-tuan, puluhan juta. Berkat tak duit ni tuan-tuan? Namanya berkat, tidak berkat. Kerana apa tidak berkat? Min tariqin ghair halal. Kerana dapatnya itu daripada jalan yang tidak halal, dapat banyak, cepat habisnya. Ingat tuan-tuan. Kita meniaga nasi lemak, jangan marah kalau ada niaga nasi lemak sini. Letak sampai RM10, tuan-tuan. Tadi saya pergi makanlah pasal awal lagi aku tengok hari pula hujan, perut berkeroncong. Makanlah di satu kedai tak jauh daripada sini. Saya tengok tuan-tuan, harga makan dah makin mahal. Laksa pun tuan-tuan sekarang ni RM6. Mangkuk yang sama, dia punya laksa yang sama. Saya ingat tuan-tuan masa sekolah 80-an dulu 5 kupang je harganya. Yalah orang kata masa zaman dah berubah ustaz.
Ustaz, come on, Ustaz, carry on Ustaz, jangan merungut. Sekarang udah maaf Ustaz, RM6 sekarang. Lepas tu aku tengok lagi dalam menu tu, laksa yang biasa RM6. Kalau tambah ayam, RM4.5. Jumlahnya RM10.5. Mak Datuk, kalau makan laksa, tambah pula dengan ayam RM4.5. Kalau RM4.5 ayam tu dia letak seekor, alright. Letak seekor dalam tu. Tapi aku tak habis lah makannya, tuan-tuan. Yang boleh makan seekor ni, yang boleh hantu raya je. RM10.5, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan mati Allah. Ada tengok tak orang jual nasi lemak dalam YouTube viral, harganya murah? Ada tengok tak? Sampai orang kata, macam tak percaya, kak boleh jual nasi lemak walaupun bubur lauk ini, tetapi murah kak? Ada untung ke? Apa jawab kak ni? Bukan keuntungan yang kita cari. Yang kedua, yang pertama, pahala. Yang kedua, berkat. Nampak tak? Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, jangan jadi terlalu kedekut nak bagi orang makan. Jangan. Kadang dia bubuh dalam satu cawan tu kan, ukuran dia. Dia bubuh tinggi sikit, dia tolak balik dalam tu. Dalam plas tu. Ada tak perangai apa itu? Dia tolak lagi. Rugi aku ni. Ini boleh jual ni. Itu namanya menolak berkat. Apa salah ditambahkan? Ya? Baik. Fa innaha takunu ta'atan lillah. Sesungguhnya bila kita jadi orang yang tidak kedekut, orang yang tidak tamak kepada keuntungan, sesungguhnya itulah namanya ketaatan kepada Allah. Dan yang paling penting, apa kata ulama? Wa ighna'an lil fuqara. Membantu orang-orang yang fakir. Lepas itu tuan-tuan, apabila korban baru-baru ni, ada orang bertanya, saya dijemput oleh SUK untuk ceramah berkenaan dengan korban. Ada soalan mengatakan, Ustaz, ya, korban di Malaysia ni mahal benar. Daripada 600 lebih, tahun ni jadi 700.5, Ustaz. Apa kejadahnya? Jadi Ustaz, boleh tak kita hantar ke Kemboja korban kita ni? Pasal apa? Sana murah. Ustaz, 400 je. Malaysia ni kan Ustaz? Dia mula persepsi, bad perception. Malaysia ni Ustaz bukan apa? Ustaz, pengurusi tu ada kautim dengan orang yang jual lembu tu. Tahu mana? Betul ke? Pernah tak dengar orang pertikaikan, orang kata, kenapa mahal benar? Tak lepas 600, sekarang naik pula 700. Aku tengok lembu tu makan rumput itu juga. Pengurusi ada kautim ni. Untung masyur. Betul ke? Tuan-tuan rahmati Allah, ada di antara pengusaha lembu, bila saya tanya, dia kata, Ustaz, dulu memang betul makan rumput. Sekarang Ustaz, kami nak jaga kualiti lembu supaya gemuk, kami bagi makan pellet. Macam pellet ikan tu gemuknya. Yang tak tahu pellet ni kan, ya? Dia kata bagi makan pellet Ustaz, supaya lembu tu gemuk. Kalau tak Ustaz, lembu tu keren, nampak tulang selangka ni kan, Allah tanta. Memang ya nampak tulang. Tu yang ada satu kes di satu kejadian korban ni tuan-tuan. So tengok dia tak sembelih-sembelih lagi lembu tu. Yang ni 7 orang. Dia tengok lembu tu. Saya kata, bila nak sembelihnya? Lagi kita nak melapor apa lagi, nak ngerat apa lagi ni? Apa tak sembelih? Dia tengok, dia kata, Ustaz, ngapa? Kami nak tanya, jangan marah. Ngapa? Ustaz, kalau ropi ni lembu kuih kering,
Akhirat besok kami naik 7 orang. Mangkor lembu ni Ustaz. Apa ni itu? Dia memikirkan tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Akhirat besok bukan kopi itu lembunya. Kalau naik, kau naik 7 memang mangkor. Lembu memang tak sampai dah ke syurga. Saya kata, bukan kopi ini, lembunya lain. Oh, gitu kan Ustaz? Baru dia bersembelih tuan-tuan. Bila kita tanya tuan-tuan dengan pengusaha lembu, dia berkata, ya Ustaz, kami bagi makan pellet. Kami jaga Ustaz, semua tu kos. Lembu sekarang ni Ustaz, kami kena jaga, kami kena tengok tak ada penyakit, kami kena ni hubungi veterina, begini-gini. Semua kos Ustaz, sebab itu reganya naik. Oh, apa itu? Lepas tu Ustaz, pengerusi kata, bila nak buat melapor sembelih, mestilah ada kita sewa seperti penimbang. 1. Kena beli plastik Ustaz. 2. Kemudian Ustaz, takkan tak ada makan-makan. Koma juga bisen. Tak ada apa-apa kan? Bihun kosong, bihun bodoh pun jadi. Koma juga bisen. Yang keempat, ada t-shirt rupanya. Tapi saya nasihatkan tuan-tuan, lain kali bila ada t-shirt tu, jangan bubuh nama belakang t-shirt tu lembu pertama, lembu kedua, lembu ketiga. Lembu pertama, Pak Husin, orang panggil, "Woi, Pak Husin lembu." Mangkuk. Kan tu lah. Buatlah nama, ya, peserta-peserta korban punya nama. Tak payah tulis lembu 1, lembu 2, lembu 3. Besok orang panggil, "Woi lembu." Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, dia mengambil kira kos segala-galanya. Sebab itu ianya menjadi mahal. Boleh tak kita hantar ke Kampuchia? Ulama' mengatakan tuan-tuan tak boleh. Kalau orang setempat tak dapat daging korban, tak boleh. Tetapi kalau di tempat itu dah ada 7 ekor. Kita pun tanya dengan pengerusi, "Udah penuh ke?" "Udah penuh." Tak ada dah. Ketika itu barulah kita boleh menyalurkan ke Kampuchia untuk kita buat korban di sana. Maknanya, you must ask first. Kena tanya dulu dengan pihak masjid dan pihak surau. Ada lagi ke kosong? Tak ada dah. Macam more bulan puasa tuan-tuan, penuh. Ada lagi ke kosong? Oh, tak ada dah. Tengoklah senarai, rumah anak yatim pun masuk. Anak yatim pun masuk. Apa demo dah banyak duit. Ketika itu harus untuk kita salurkan duit more itu ke qaryah yang lain. Okey tuan-tuan ya? Baik. Wa fi hadzal hadis yubayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sadaqah la takunu sababan fi naqsil mal. Ingat, Nabi mengingatkan kita bila kita bersedekah bukan bermaksud ianya akan mengurangkan harta kita. Saya ulang balik, kerana apa jadi rupa itu? Kerana kita ada pertama kedekut, yang kedua tamak. Kedekut dan tamak inilah yang menyebabkan kita menjadi sayang bebenar dengan harta kita. Kita tak langsung berinfak, kita tak langsung membelanjakan harta kita pada jalan Allah. Kerana apa? Dalam hati kita, saya ulang balik, I repeat it again, ada rasa hubbul mal, sayang kepada harta. Akibatnya dua sifat ni tadi. Bal tazidu ad'afa ma yu'ta minhu bi yanjabira bil barakah. Percayalah tuan-tuan, kata Nabi, apa dia? Bila kita bersedekah, Allah tambahkan berganda-ganda. Siapa pernah buat macam ni, dia dapat rezeki tuan-tuan. Ada orang kata, "Ustaz, awak bersedekah dah. Tak ada apa pun Ustaz. Kata dapat untung berganda-ganda." Nampak menung niat tak ikhlas. Tak
tak ada apa ustaz, apa itu juga ustaz. Bagi pada orang pun tak ada. Allah ganti berganda-ganda ni ustaz. Dia tak faham. Allah ganti berganda-ganda ni tuan-tuan, bukan saja dalam reta duit tu dapat berganda-ganda, tetapi Allah mungkin tukarkan kepada beberapa perkara. Pertama, Allah jadikan dia sihat. Dia sedekah tuan-tuan, akhirnya dia menjadi sihat. Ada. Dia lagi sedekah, lagi dia sihat. Hari tu teruk dengan gautnya, dengan sakit belakangnya, ada slip disc. Bila dia bersedekah, tentara mati Allah, ibu-ibu, bapa-bapa, Allah bagi dia sihat balik. Alhamdulillah, aku dah sihat. Hari tu aku nak berjalan penyenuh, jengkut-jengkut. Pasal apa? Gaut. Tapi sejak aku bersedekah ni, ya Allah, walaupun tak dapat duit bereta-reta yang banyak Allah ganti, tapi Allah ganti dengan kesihatan. Makin baik dah gaut aku ni. Allah, syukur ya Allah. Ini kalam cakap-cakap orang yang beriman. Satu, kesihatan. Kedua, tuan-tuan, Allah berikan keselamatan, safety kepada siapa? Anak-anak dan cucu kita. Anak kita, tuan-tuan, ataupun cucu kita ni bercinta dengan orang yang kita tak berkenal. Anak kita ni baik, hafizah 15 juzuk macam yang berlakon dalam kelab komedi tu. Jangan harap. Baik tuan-tuan, ngapai Yasin, ngapai surah Al-Mulk, hebat. Tiba-tiba dia bercinta dengan pakwa, muka macam pecah rumah, tuan-tuan. Bukan muka je pecah rumah, memang kerjanya pecah rumah. Apa rasa? Apa rasa? Jenuh kita nasihatkan dia, jenuh kita khabar kepadanya. Jangan, aku tengok budak tu jenis tak berjenis. Ya Allah, mak tak suka lah, opah tak suka lah, atuk tak suka lah. Atuk udah siasat dah. Oh, rupanya atuknya pergi nyiasat. Atuk tanya dah kawan-kawan serumah dengannya, kawan-kawannya kata bukan ada kerja tetap pakcik. Oi, dia ni jenis geng pecah motor. Udah. So, apa setengah orang buat tuan-tuan, dia tanya dengan ustaz. Ustaz, saya ni ustaz, susah hati ustaz, cucu saya ni udah berkawan dengan orang pecah rumah. Mana ustaz? Mana rapanya ustaz? So ustaz ini give him a solution, bagi dia penyelesaian. Ustaz ni kata beginilah, sedekahlah duit di mana-mana, di masjid, rumah anak yatim ke apa ke, niat satu je, ya Allah ya Tuhan, give me safety of my apa orang panggil, berilah kepada aku keselamatan bagi cucuku. Kata rahmati Allah, akhirnya anak ni dia jadi macam sedar Allah Ta'ala campakkan kepadanya. Dulu dia buta. Bukankah cinta itu buta? Jika benar cinta itu buta, butakah mataku? Super. Aming Spring. Rupanya selama ni dia buta sebab cinta. Cinta itu membutakan pandangan. Tapi dengan sedekah yang kita bagi, dengan doa yang kita minta, ustaz ni bagi solution, akhirnya Allah buka pintu hati cucu ni, our grandchild. Untuk apa dia? Nampak. Ini yang disebut oleh Nabi, ya muqallibal qulub. Selalu saya baca dalam doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'ati wa dinik. Tapi saya baca ya muqallibal qulub, ada pula tanya, ustaz, qulub mana tu, orang Parit ke? Qulub dia orang Parit, qulub dia orang Parit.
Orang layak. Qulub tu maknanya hati-hati. Allah yang boleh mengubah hati. Kena doa. Allahumma ya Allah yang memegang hati manusia yang boleh mengubah hati ini, ubahlah hatinya ya Allah agar tidak terjebak dengan power yang dia cinta. Dengan sedekah kita bagi, dengan doa yang kita buat, Allah jadikan keselamatan cucu ni tidak memilih lelaki yang disebut oleh kawan-kawan dia sebagai ni geng pecah rumah ni pakcik. Jangan pakcik, bahaya pakcik. Tapi kalau dengan saya pakcik okey. Tetapi mati Allah, ini di antara yang kita tak faham. Islam ni kena mengaji ilmu. Maknanya tuan-tuan, bila Allah dikatakan oleh Nabi, Allah janji bila kita bersedekah Allah tambahkan lagi, jangan ingat tambah duit je. Tapi Allah bagi tambah apa dia tuan-tuan? Tambahnya dengan keselamatan, tambahnya dengan kesihatan. Dan yang ketiga disebut oleh ulama, ditambahkan dengan umur yang panjang. Buat. Kalau misalnya pukul 12 ni kita meninggal, pukul 12 ni kita meninggal. Contohlah. Tiba-tiba tuan-tuan mati Allah dengan sedekah yang kita buat. Kita kata saya ingin memberikan RM1,000 ini kepada pusat tahfiz. Pengusaha pusat tahfiz mengatakan, alhamdulillah ada haji ni, dia sedekah kepada kita RM1,000 untuk anak-anak, untuk makan anak-anak. Alhamdulillah, mari kita doakan sama-sama. Nampak? Mari kita doakan kepada Haji Abdul Halim ini agar Allah Ta'ala murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Tak dapat murah rezeki pun, Allah panjangkan umurnya. Nampak tak? Limadha? Kenapa? Why? Li ihsanihi ilaihim. Kerana ihsan dia, sedekah dia itu yang memanjangkan umurnya. Patut pukul 12 malam ni meninggal. Tapi dengan doa anak-anak tahfiz, akhirnya Allah Ta'ala takjil. Qada dan qadar ada dua. Pertama, mubram, tak boleh ubah dah. Kalau pukul 12 meninggal, takkan jadi 11.59, takkan jadi 11 1 minit. 12 tepat mesti meninggal. Tak boleh jadi 12 1 minit. Tapi kerana adanya doa daripada anak-anak yang kita sedekah kepadanya, mereka berdoa panjangkan umurnya, dia jadi mu'allaq. Mana mu'allaq? Yang boleh diubah. Qada dan qadar boleh diubah. Namanya mu'allaq dengan doa daripada orang. Ya kan? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kena mengaji bab-bab ini. Jangan kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa annahu ma zadallahu 'abdan bisababin afwihi. Okey, yang kedua apa dia? Bila seseorang itu mengampunkan orang lain, give forgiveness, dia seorang yang pemaaf, maka apa yang Allah Ta'ala akan lakukan kepadanya? Allah Ta'ala akan tambahkan kepadanya itu keberkatan. Sama juga macam tadi. Ma'a qudratihi 'alal intiqam. Walaupun dia boleh mengambil balas dendam. Contoh tuan-tuan, depan rumah kita tu, macam ni rumah ni, kita tanam serai, kita tanam pokok jambu, kita tanam pisang, supaya senang nak masak rendang ada serainya. Apalagi tanam pisang, daun kita boleh ambil buat tepek pisang, buat lepak pisang, buahnya pun kita boleh gunakan buat pengat pisang, macam-macam. Tanam pokok jambu tu cucu kita nak balik, itulah pun bahan nak bagi dia balik. Oh balik jambu ayo apa udah ni udah berbuah kemar, balik baru dia bermotivasi nak balik. Datang jiran kita pergi tebang semua,
Datang jiran kita, pergi tebang semua. Bukan tanah dia pun, depan laman rumah aku. Bodoh. Jangan kamu pergi tebang, macam apa? Boleh mengamuk tak? Mengamuk tak? Aku tengok semua berbenar. Kita rasa nak empuk dengan cangkul. Dengan cangkul pula tak? Betul ibu Aku empuk dengan cangkul, mampus kamu karang. Aku nampak semua. Ya Allah, ya Tuhan. Bukan depan rumah kamu, setan. Dia marah. Kata ulama, ma'a qudratihi 'alal intiqam. Walaupun kita boleh balas dendam. Betul ibu-ibu. Kita tengok rumah dia pun ada pokok juga, kita tembang. Padan muka biar sama-sama. Tak ada. Gelak budak-budak. Nak, ada tak jiran depan rumah kamu rapi itu? Walaupun boleh mengambil balas dendam. Intiqam tu maknanya tu take a revenge. Boleh. Aku balas dendam. Nanti kamu. Rumput depan rumah kamu tu pun aku cangkoi kan. Rumput pun jadi. Tetapi dia memaafkan. Dia maafkan. Bila kita tanya, ngapa kamu tebang semua pokok aku? Ni depan rumah aku. Ngapa kamu buat apa itu? Ya, aku tengok semua lah. Aku tak suka semua-semua ni. Bukan semua depan rumah kamu. Rumah aku. Aku tak suka lah. Kalau 3 kilometer pun aku tebang semua. Ini memang ada sakit jiwa ni. Ni namanya jiran sakit jiwa. Tapi kita tak marah, tuan-tuan. Kita kata, tak apalah. Aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu. Aku tak ada nak ngambil dendam. Aku tak simpan dendam pada kamu. Aku maafkan kamu. Kalau ikutkan, kamu boleh ayam dalam rumah kamu tu. Dah. Kalau aku boleh report dekat DBI tu, biar disamannya kamu. Tapi tak apalah, aku maafkan kamu. Dia tak nanam pokok, tapi dia boleh ayam, tuan-tuan. Boleh ayam kan belalat banyak, bau banyak. Rumah kampung lah, kalau taman memang kena dah. Kita maafkan. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya? Izzat. Mulia. Maaf ni, tuan-tuan. Pertama akan yajlibu, akan bawa kepada 2 benda. Ingat ni bapa. Yang pertama, hubbun nasulahu. Manusia akan suka kepada dia. Believe what I am saying now. Manusia suka. Dia tu pemaaf. Aku suka betul dia tu. Ya Allah, Makcik Bedah tu pemaaf berbenar. Walaupun orang banyak buat salah dengan dia, tapi dia maafkan. Orangnya baik. Manusia suka daripada yang barang. Abang, kalau barang ni marilah. Tambah orang pegang tangan, marilah lagi nak bergaduh. Tapi bila orang lepas, tak gaduh pun. Orang macam ni, orang tak suka. Tambah orang cakap besar. Takut menor. Mana pokok ketapang tu takut menor nak lalu. Lang suyo lah apalah. Mana lang suyo? Kalau teman jumpa, teman cium dahinya. Jaga. Orang macam ni orang tak suka dengar cakap besar. Aku kalau mancing dekat sungai tu, usah kata ikan lampam, ikan paus pun naik. Mana pula ikan paus dalam sungai? Nampak cakap besar. So bila orang cakap besar, karihan nas, orang tak suka. Yang kedua, apa dia kita dapat bila kita pemaaf ni? Aunun nasulahu. Manusia akan menolong dia. Bila dia ni pemaaf, dia tak marah, tak ngapalah. Orang ngumpat kamu tu, tak ngapa, biarlah. Dia pun tak tahu cerita khas sebenar. Dia mengata kamu. Ya Allah, aku dengar sakit hati aku. Jangan apa itu. Teman maafkan. Apa berlaku? Manusia akan menolong dia.
Bila kita susah ni ibu bapa, kita menung seorang-seorang tu, bila orang tanya, ngapa menung? Anak aku ni nak masuk dah ke universiti, aku tengok yurannya dekat 3,500. Atau aku mana mampu, aku berkorang senang. Kawan yang tahu ni, rakan-rakan yang tahu dia ni seorang pemaaf, seorang yang tidak marah, seorang yang tidak perengai, orang yang baik hati. Apa kawan-kawan ni buat? Tak ngapa. Malam ni kita istiarkan dekat surau Hasaniyah. Aku ada 1,000. Aku bagi kamu. Kalau ada duit besok, kamu bayar. Kalau tak ada, aku halalkan. Satu. Lebih tu, 2,500 lebih tu, kita umumkan di surau ni. InsyaAllah ada jalannya. Seronok tak tuan-tuan? Kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Sebab apa orang tak musuh dengan kita? Sebab kita pemaaf ibu bapa. Aku tahu kamulah yang menyebarkan fitnah hari itu. Tapi aku tak salahkan kamu. Aku maafkan kamu. Orang akan menolong kita. Baik. Yang ketiga apa dia? Wa annahu ma tawadda'a ahadun lillah bi an anzala nafsahu an martabatin yastahiquha. Ada orang yang Nabi kata tawaduk kerana Allah Ta'ala, merendah diri kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat dirinya itu menjadi mulia. Sebab apa? Ingat satu je ibu-ibu, bapa-bapa. Kenapa kita tawaduk? Dirajai taqarrub ila Allah duna gharadin ghairihi. Kita merendah diri bukan kerana apa? Kerana Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dalam masyarakat ini ramai yang hidung tinggi. Betul tak betul? Yang tengok kita, pasal apa? Kita jenis orang kampung, dia jenis orang kaki tangan kerajaan, pangkat tinggi. Kadang kita nak salam dengan dia, kenduri kahwin kan, dia datang, kita nak salam dengan dia pun ujung jari. Aku rasa nak terajang je orang tua ni. Tetapi kita tetap merendah diri kerana apa? Kerana Allah. Liraja'i taqarrub ilallah. Kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Bal tawadha'a lillah riqqan wa ubudiyatan. Kerana kita ini kena ingat, our place is as a slave of Allah. Kita ini adalah tempatnya sebagai hamba Allah. Tuan-tuan, saya teringat bekas pengarah, Datuk Pengarah Jaib dulu, Datuk Hashim Kasmon. Dia kata, tuan-tuan, kita ni orang hormat bila ada jawatan je. Betul tak? Saya pun tuan-tuan bila jadi pengetua sekolah Izzuddin, ramai mak bapak bagi hadiah, bagi kain plekat cap gajah duduk, gajah terbaring, gajah terbongkang, gajah terlentang. Ada yang bagi kek hari jadi. Allahu Rabbi, parent ni bagi kek hari jadi. Dia kata, Ustaz, saya dah bagi Ustaz kek, ambil kat pondok jaga ya. Bila kita nak keluar daripada sekolah, security tahan. Ustaz, ni ada parent bagi Ustaz hadiah, nampak macam kek kotak 4 sagi. Macam sedap. Memanglah sedap, aku punya. Bawa balik, isteri makan, anak-anak makan. Ramainya yang sayang Abi. Rupanya macam kata Piramli, baik ada makna tu.
Dia call balik, dia kata, mana Ustaz? Macam mana kek tadi? Sedap? Sedap. Gini Ustaz, sebenarnya saya ada hajat. Udah, tuan-tuan. Apa hajat dia? Ustaz, saya tahu minggu ni Ustaz tak bagi anak-anak balik. Saya dah minta sangat lah Ustaz anak ni balik sebab dia ni ada hari keluarga di Pulau Langkawi Ustaz. Tak tahu lepas ni dapat ke dah Ustaz. Ustaz benarkan tak? Nak tak benarkan macam mana? Kek aku dah telan. Baik ada makna tu. Kata ayah Sarimah kan dalam Madu 3. Baik ada makna tu. Rahmati Allah. Sebab itu kita kena merendahkan diri semata-mata kerana diri kita sebagai hamba. Kata Datuk Hashim Kasmun, esok bila dah tak ada jawatan, orang tak pandang kita dah. Duduklah kita dekat masjid, tepi tiang tu, orang lalu lalang buat tak kenal je, tepi jok, tangan kita pun ada. Pasal apa? Pasal kamu dah tak ada pangkat, kamu dah tak ada jawatan. Sebab itu tuan-tuan, bila ada jawatan jangan sombong dengan orang. Hendaklah kita merendah diri dengan orang walaupun staf. Kejayaan seorang pengetua, seorang bos tuan-tuan, kalau tak ada staf kita yang bawaan yang selalu buat mesin photostat tu, yang photostat dokumen-dokumen tu, kita takkan berjaya. Kena ingat tu. Sebab itu kena bagi salam pada dia orang. Walaupun dia orang tak bagi salam pada kita, kita bagi salam. Assalamualaikum, apa khabar? Ini ulama sebut. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke? Staf kita yang kita rasakan tuan-tuan, dia rasa, ustaz kena aku. Ustaz ambil berat pasal aku. Ustaz. Kadang-kadang pergi di kantin, kita bayarkan makannya. Jangan kita pula sombong diri. Bila staf kata, Ustaz, belanja. Apa belanja? Bayar sendiri lah. Tu sombong. Apa salahnya? Okey, tadi makan apa? 2-3 orang. Tadi makan apa? Ni Ustaz ambil nasi lemak, lauk telur, apa tadi tambah ayam. Jangan kita perli pula. Mak macam hantu raya makannya. Bayarkan. Ini yang menyebabkan orang sayang kepada kita tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah. Bayar tu kerana apa? Bukan kerana riak. Sebab kita banyak duit, banyak elang. Elang pengetua ada kat 800, maka saya boleh bayar. Makan apa saja, bayar. Cukup sebulan, tinggal spender lah pengetua. Kita buat kerana apa? Lillahi ta'ala. Maka rafa'allahu ta'ala fid dunia atau rafa'ahu fil akhirah. Allah angkat darjat orang yang merendahkan diri ini. Apa dia? Di dunia orang suka. Di dunia orang akan memuji kebaikan dia. Kita buat bukan kerana nak pujian. No, kita buat kerana Allah Ta'ala. Yes, bukan kerana puji-pujian. No. Saya nak tanya ibu-ibu. Sayang suami ni kerana apa? Adakah kerana cinta atau kerana Allah? Sayanglah kerana Allah. Saya nak tanya bapa-bapa yang ada depan saya ni. Sayang isteri ni kerana cantik ke atau kerana Allah? Kalau kerana cantik, takkan kekal lama ibu-ibu. Muka macam Latifah Omar, ada tek lalat bawah dagu. Bila tek lalat tu berubah tempat, belakang tengkuk, dia tak sayang lah. Pasal apa berubah belakang tengkuk tu? Gemuk, nahi, gemuk. Allah, orang perempuan ni, sebab itu saya tengok orang kosmetik kecantikan ni banyak dapat duit juta-juta, kaya raya. Sebab apa? Sebab dia meniaga produk yang mendatangkan keyakinan orang perempuan yang tak yakin ni. Kahwin anak dah 5, badan mula ngelebih. Betul tak? Kadang bawah tengkuk tu ada pula hitam. Lain hitam. Dia tengok tengkuk, aku tengok merati cermin.
Alamak bang, abang, udah lebih, abang. Maka dia akan mula mencari dalam Facebook, page-page ataupun online, bisnes online yang mengatakan boleh kurus dalam masa beberapa bulan. Banyak dalam Facebook rupanya, banyak iklan-iklan ni dalam internet, dalam YouTube, banyak. Saya pernah jumpa iklan tuan-tuan, boleh kurus dalam masa 24 jam. Orang tu 3 bulan, ni 24 jam. Minum kelorok ke? Macam-macam nak kurus. Anda boleh kurus dalam sekelip mata. Tidak perlu berpantang. Tak perlu berpantang makan gula. Makanlah gula sebanyak-banyaknya. Memang betul makan gula sebanyak-banyaknya memang boleh kurus macam aku ni ha. Pasal apa? Kencing manis. Saya pernah mencecah 150 kilogram. Badan saya dulu memang gemuk. Tapi bila kena kencing manis tuan-tuan, memang kurus. Orang tanya ustaz, apa rahsia ustaz maintain kurus? Kenalah kencing manis. InsyaAllah kurus. Boleh ibu? So ibu, kadang-kadang kita beli ubat ni ribu habis. Tapi berkesan tak? Ni lebih apa itu juga aku tengok. Apa itu juga. So tuan-tuan rahmati Allah, jangan percayalah dengan produk-produk kecuali ianya dinasihatkan oleh pakar kesihatan, doktor-doktor pakar. Kalau nak kurus, ambillah macam ni. Kalau nak kurus, ambillah macam ni. Saya ingat isteri saya pergi klinik Dr. Rafidai dekat Rapat Setia tu. Bila isteri saya ni tak sihat, dia bila tengok ada tulis situ pil untuk kuruskan badan, dia tanya dengan doktor tu, doktor, ni dicerita sendiri. Doktor, saya nampak ada pil untuk menguruskan badan. Saya nak beli boleh? Doktor ni kata apa? Rentikanlah. Oh, doktor. Patut doktor bagi laku ubat dia kan, produk tu. Rentikanlah. Makan pun tak guna katanya. Makan pun tak guna kan? Pasal apa? Mesti sebab kita tak menjaga makan. Itulah puncanya. Lepas tu saya tuan-tuan bila orang jemput kenduri banyak ni. Minggu ni, minggu depan, ini. Orang kata ustaz jangan tak datang. Ada sampai ke Selangor jemput aku. Saya kata saya minta maaf, saya bukan tak nak datang. Tetapi bila saya datang, saya takkan boleh dapat jaga makan. Ya. Pasal apa tuan-tuan? Rumah kenduri sekarang ni, selain daripada nasi, dia menyediakan, apa dia tuan-tuan? Lori cendol pun datang. Nasi kita balun, kurma kita balun. Lepas tu datang pula lori, food truck, cendol pun kita ambil. Ada pula laksa pun kita balun. Ada pula cucur bawang pun kita balun. Leh naik gula aku. Doktor pesan kat saya, ustaz, kalau pergi ceramah mana-mana, baru ni tuan-tuan, di Selama, Sungai Bayur, banyak kali makan. Mula makan kat rumah sahabat, dia ajak dengan nasi goreng petanya dengan balut. Kemudian sampai pula majlis yang pertama, saya pun kata minta maaf, saya dah makan nasi goreng rumah sahabat tadi, tak sempat sebab kami nak pergi pula lepas isyak ni ada program lagi. Lepas isyak ni tuan-tuan, ada lagi jamuan. Kali ni lagi sedap. Bukan saja kambing kurma, ada pula kambing sop. Kepala dia bubuk atas meja tu. Nah. Doktor kata, ustaz, ingat nasihat saya, kalau masjid suruh makan, boleh makan, tapi kontrol, jangan makan banyak. Ustaz punya gula dah 10. 10 tu tinggi kata dia. Habis tu doktor, kalau 10 tu tinggi, doktor nak berapa? Bacaan kencing manis saya ni.
5 atau 6. Atau 5 atau 6 apa yang boleh saya makan? Biar saya makan polisterennya. Eloklah kata dia. Lagi cepat mati. Susah ya. Bila kita ada penyakit ni, itu satu ujian daripada Allah Ta'ala. Kita kena ada good perspective, good thinking. Apa dia tuan-tuan? Ini satu keistimewaan. Sakit satu istimewa. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita yang banyak ni. Kena ingat tu. Mesti motivate dari kita. Ya Allah, aku sakit nak berjalan pun teruk. Rasa nyucuk-nyucuk kaki ni. Ingat, ini satu keistimewaan Allah nak bagi. Apa dia? Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Supaya apa dia? Bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang sabar dengan ujian-ujiannya. Ingat tadi tuan-tuan, hendaklah kita bersedekah. Sedekah tidak akan memufliskan kita. Kedua apa dia tuan-tuan? Hendaklah kita merendahkan diri. Dan hendaklah kita menjadi seorang yang pemaaf. Kerana orang yang pemaaf ini akan disukai oleh ramai orang. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salih minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ونستغفرك ونتوب إليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.